Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa ambil anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam saya ada keluarkan satu video yang ingin menjelaskan berkenaan dengan terdapat perubahan di dalam status permohonan bantuan keluarga Malaysia, yang mana status perubahan status ni saya telah melihat dan dapat dikongsikan oleh beberapa penonton berkenaan dengan status permohonan mereka ini telah berubah, yang mana daripada sedang diproses bertukar menjadi sila hadir kecawangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang berhampiran. Jadi saya pun maklumkanlah, saya rasa dah agak jelas. Namun ramai yang keliru kerana bertanyakan dan respon di dalam komen di video YouTube semalam tu, ramai tak ada perubahan pun, ada yang kata cek berkali-kali tidak ada perubahan pun. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan lagi sekali, mungkin dengan cara yang saya fikirkan lebih mudah. Yang pertama, perubahan ini adalah bukan perubahan kelulusan. Yang saya dah katakan dalam video semalam, perubahan ini adalah bagi permohonan BKM yang mungkin bermasalah ataupun ada isu, yang mana ianya mendapat perhatian pihak lembaga hasil dalam negeri, dan pihak lembaga hasil dalam negeri menukar status mereka, BKM mereka ni daripada sedang diproses kepada sila hadir kecawangan lembaga hasil. Tujuannya sudah tentulah untuk macam temu soal, bukanlah soal siasat, tetapi untuk bertanyakan atau kita perlu menyediakan dokumen-dokumen tambahan bagi membuktikan perkara-perkara tertentu. Contohnya mungkin hari itu kita menyatakan ada perubahan terhadap bilangan isi rumah, bilangan anak sebagai contoh, tetapi dokumen yang kita scan tu mungkin tak jelas, ataupun mungkin ada masalah-masalah lain terhadap dokumen itu. Contohnya dari segi pendapatan, ada semak silang oleh pihak lembaga hasil dalam negeri terhadap institusi-institusi lain, organisasi lain. Jadi mendapati Firdaus ni mungkin tak layak kalau ikutkan semakan terkini, dia dah bukan berada dalam kategori B40, dia dah pergi kepada M40 sebagai contoh. Jadi pihak lembaga hasil panggil dulu sebelum membuat penolakan. Jadi panggil, kalau boleh kemukakan bukti dengan pendapatan semasa ini yang berlaku. Jadi bagi anda semua yang apabila membuat semakan dan status permohonan dan tidak berubah, masih lagi permohonan dalam proses, sebenarnya itu adalah satu perkara yang pada saya baiklah, kerana permohonan anda sebenarnya boleh dikirakan tidak bermasalah, kerana permohonan yang bermasalah dan mempunyai isu, statusnya ditukar, yang mana tujuannya untuk memaklumkan kepada bakal penerima ataupun pemohon BKM ni agar pergi kepada cawangan lembaga hasil yang terdekat untuk mengemas-kini perkara-perkara yang diperlukan. Tujuan saya membuat video itu adalah untuk memberitahu kepada penonton-penonton semua yang mana yang menonton, yang mengikuti channel saya ini, agar anda membuat semakan supaya kalaulah contoh status permohonan anda bertukar daripada dalam proses kepada sila hadir kecawangan lembaga hasil dalam negeri yang terdekat, kan? Jadi anda tidak membuat semakan kerana sekarang ini orang sibuk berkenaan dengan bila tarikh BKM fasa 1, bayaran fasa 1 hendak diumumkan. Jadi mungkin ramai yang tidak melihat laman web BKM ni, tidak membuat semakan. Macam saya membuat semakan 2-3 hari sekali kerana saya mencari maklumat dalam itu. Saya melihat ada perubahan tak di bahagian soalan lazim, kerana di bahagian soalan lazim dia ada tarikh terakhir bila soalan lazim itu dikemas kini. Jika ada perubahan menunjukkan bahawa pembayaran akan berlaku dalam masa terdekat. Jadi saya sentiasa buat semakan, dan daripada itu juga saya mendapat maklum balas dan perkongsian daripada sahabat-sahabat di luar sana yang mereka ini statusnya bertukar. Jadi mereka bertanya kenapa. Jadi pada pandangan saya tidak
berada dalam situasi berkenaan, tetapi saya cuma boleh memberikan nasihat yang mungkin permohonan mereka ini ada isu ataupun ada masalah dan pihak lembaga hasil inginkan penjelasan. Itu tujuan saya memaklumkan kepada anda semua agar membuat semakan. Jika tidak ada perubahan, janganlah bimbang. Pada saya itu adalah perkara baik kerana status permohonan anda masih lagi sedang diproses, bukannya ditolak ataupun anda perlu pergi kepada cawangan lembaga hasil dalam negeri. Okey, jadi buat semakan, cuma tak perlulah satu hari sampai nak buat 6 kali. Kalau ada kelapangan, buatlah semakan hari-hari supaya kita tidak terlepas pandang jika berlaku perubahan status, yang mana pembayaran BKM ni dijangkakan akan dilakukan pada hujung bulan ini ataupun pada awal bulan April. Jadi kalau boleh, saya nak elakkan anda semua daripada tidak mendapat bayaran pada fasa pertama ini. Kalau kita tak buat semakan, kita overlook benda tu. Notis dah dikeluarkan dalam laman web BKM, kita tak perasan. Bila bayaran diumumkan, kemudian bayaran mula dimasukkan, kita tengok orang lain semua dapat. Kita tunggu seminggu lebih, 2 minggu tak dapat. Masuk laman web BKM, kenapa aku punya status bertukar jadi macam ni? Pada waktu tu kita nak kena pergilah pula lembaga hasil, nak tunggu pula bayaran pada fasa kedua, barulah dapat bayaran untuk fasa pertama dan fasa kedua kalau permohonan itu lulus. Delay ni bukanlah satu perkara yang bagus untuk kita semua yang menantikan bayaran bagi fasa pertama ini. Jadi saya harap sangat yang mungkin keliru, yang mungkin marah, dan kalau marah saya minta maaf kalau maklumat yang saya sampaikan tu mengelirukan. Jadi saya perbetulkan balik hari ini, bukan perbetulkan, saya perjelaskan dengan mungkin kaedah yang mudah lagi saya rasa. Jadi buat semakan, tak kisah harian ke bila ke, buat semakan supaya kita tahu jika ada perkara yang tidak kena terhadap permohonan BKM kita sedar dan kita ambil tindakan segera. Semoga pembayaran pada fasa pertama ini kita tidak tertinggal. Nah, jadi itu saja yang saya nak jelaskan pada hari ini. Dan kalaulah ada sebarang isu ataupun ada sebarang masalah, persoalan dan sebagainya, anda boleh utarakan di ruangan komen di dalam video YouTube ini. InsyaAllah saya akan, sekarang saya dah ada banyak masa balik, saya boleh teliti balik komen dan sebagainya. Yang mana yang memerlukan perhatian saya akan jawab, dan kadang-kadang saya, kalau terlalu banyak, saya akan ulaskan dalam bentuk video. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.